Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Buletin UKAS edisi tengah hari 29 Mei 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama. Pembukaan semula sektor pendidikan dan sektor-sektor lain adalah bergantung kepada kadar jangkitan kes baharu COVID-19 sehingga 9 Jun depan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu hanya dibuat selepas mempertimbangkan trend penurunan kes positif COVID-19 terutamanya selepas musim perayaan. Now, next week and the following week, if we can monitor the cases daily and if we can sustain our achievement in terms of the daily cases, if we can continue to have lower double digit or even a single digit, then on the 9th of June, we will make a decision. Which means if we can sustain until 9th of June, taking into account of the festive season, then perhaps we will open up more social sector as well as the education sector. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 pada Khamis, beliau berkata, isu sekarang adalah berkaitan dengan penularan kes positif yang majoriti melibatkan warga asing dan jika ianya dapat dikawal, jumlah tersebut akan dapat dikurangkan. Jelasnya jumlah itu akan membawa kepada keputusan untuk membuka semula lebih banyak sektor termasuk sektor pendidikan yang diumumkan pada minggu pertama bulan Jun ini. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu orang awam digalakkan untuk menggunakan fungsi hotspot tracker melalui aplikasi MySejahtera. Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskan fungsi hotspot tracker dapat membantu rakyat mengenal pasti sekiranya terdapat kes-kes yang dilaporkan dalam lingkungan 1 km dari kawasan yang dicari dalam tempoh 28 hari. Oleh itu, fungsi ini boleh dijadikan panduan kepada setiap pengguna dalam membuat keputusan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sejajar dengan pemekasaan diri, pemekasaan komuniti dan rakyat Malaysia dalam membiasakan diri dengan norma dan kelaziman baru, iaitu dalam kehidupan keseharian. Sementara itu, beliau memberitahu sebanyak 6,169 kes positif COVID-19 telah pulih dan discharge dari hospital seluruh negara sehingga Khamis. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 86 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 6,169 kes, iaitu bersamaan dengan 80.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Laporan berikutnya, selepas bahagian Miri diisytiharkan sebagai zon hijau, keputusan membenarkan 2 orang pesakit positif COVID-19 yang telah pulih discharge dari Hospital Miri pada Rabu memberi kelegaan dan kegembiraan kepada Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri Datuk Lee Kim Shin. Menurut kenyataan medianya pada Khamis, pihaknya sentiasa berusaha untuk memastikan Miri bebas daripada pandemik COVID-19 dengan mengadakan pelbagai langkah pencegahan dan strategi kesihatan. Terkini, tambahnya Contact Tracking Task Force telah ditubuhkan untuk menyaring semua pelajar yang kembali ke Miri dari seluruh Sarawak. Dalam perkembangan sama, kedua-dua pesakit positif COVID-19 yang telah pulih dan discharge berkenaan sempat mencoretkan pengalaman dan penghargaan mereka kepada petugas barisan hadapan. Salah seorang pesakit sembuh yang dikenali Encik A menyifatkan dikuarantin selama 62 hari di Hospital Miri adalah suatu pengalaman yang amat mendebarkan. Manakala seorang lagi pesakit positif sembuh yang dikenali Encik B mengakui mengalami kejutan emosi dan psikologi ketika pertama kali dimasukkan ke dalam Hospital Miri. Beralih ke laporan berikutnya. Bazar Ramadan Online Sarawakku Sayang atau BROS merupakan platform baharu yang mampu membantu peniaga menjanakan pendapatan mereka. Di Aman, peniaga makanan yang ditemui baru-baru ini mengakui perniagaannya agak terkesan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sebelum dia menyertai BROS.
Seorang peniaga makanan, Adam Abu Kawi memberitahu bros sedikit sebanyak dapat membantu mempromosikan produk jualannya selain berniaga di depan rumah. Jadi perbezaan lah perniagaan ketika PKP dengan sebelum PKP itu memang jelas berubah lah kepada ada pengurangan kerana PKP kan boleh wang untuk nak lepas sebarangan. Jadi ya untuk bantuan kami ada nerima bantuan BPN untuk bujang yang RM800 sebelum tu dan duit ialah dipakai untuk kita bermodal atau ada pakai mula dan masakan dan jualan lah. Sementara itu, seorang penghantar makanan atau runner, Muhammad Firdaus Afzan Akil memberitahu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan dapat memberi peluang kepada dia dan rakan-rakan untuk menjana pendapatan sampingan. Kami bekerja sambilan sebagai runner di Semanggang. Kami start runner tu start PKP tu tadilah sebab memandangkan si aman tu si ada orang yang molah runner secara komersial gila lah. Jadi kami orang pun kami dan kumpul kawan-kawan kami buat satu grup runner, molah satu grup runner untuk tolong orang Semanggang lah. Siapa yang nak berbeli barang di pasar secara online ni tadi, jadi kami orang tukang ambil. Macam-macam cara lah, kadang-kadang orang yang nyuruh kami ambil duit di rumah dulu kah, ataupun kami yang pergi beli barang dulu, ataupun sidak penjual pun boleh juga nyuruh kami orang untuk hantar produk-produk sidaknya kepada sidak pembeli. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Bertemu kembali Buletin UKAS edisi petang. Layari ukas.sarawak.gov.my untuk mengetahui berita terkini Sarawak setiap hari atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, ikuti perkongsian video di YouTube mengenai jenis-jenis raya musim COVID-19. Jaga kebersihan dan kesihatan anda di mana sahaja anda berada. Salam UKAS. Selamat Hari Raya, Mama. Kenapa Mama tak salam?